بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin yang mentadbir sekalian alam. Allah memiliki melebihi daripada 70,000 alam. Ini disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya dalam pengetahuan kita sangatlah sedikit. Kalau kita boleh sebut beberapa alam saja. Alam rahim, alam dunia, alam roh, alam kubur, alam barzakh, alam padang mahsyar, alam akhirat. Tetapi dalam penguasaan Allah, pentadbiran Allah Rabbal Alamin, Allah mentadbir menguruskan lebih daripada 70,000 alam. Bahkan apa yang berlaku dalam setiap saat di mana-mana sahaja, hatta sehelai daun yang nak gugur sekalipun, di satu hutan yang tak pernah disampai oleh manusia sekalipun, semua itu dalam perancangan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita baca Al-Fatihah, kita akan mengulang ayat yang kedua tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Dan apabila Allah mentadbirkan makhluknya yang terbaik, apakah makhluk yang terbaik? Manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memiliki cinta. Dengan kasih sayang dan cintanya, Allah ciptakan kita, roh kita berada menjadi seorang manusia makhluknya yang terbaik. Kita lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa. Subhanallah, sebelum tu saya pun nak ucap terima kasih juga ya. Sebelum pergi lebih jauh, kepada pengurusi masjid, Al-Fadil Ustaz, Tuan Haji dan sebagainya. Seterusnya kepada MC tadi, Al-Fadil Ustaz juga tu. Seterusnya kepada semualah pengurusi AJK, Imam, Masya Allah, Bilal, Tok Siak, semua yang jaga masjid rumah Allah ni. Seterusnya kepada semua muslimin dan juga muslimat, orang Islam lelaki ataupun Islam wanita, mukminin, mukminat, orang mukmin lelaki ataupun mukmin wanita. Kemudian insya-Allah kita akan naik kepada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian insya-Allah kita juga di kalangan muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Kemudian insya-Allah kita tergolong di kalangan mukhlisin, iaitu orang-orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada Al-Fadil suami saya pun ada juga sama. Dialah yang bawa kalau malam-malam dan hujung minggu. Dan dia jaga anak-anak tu kan. Alhamdulillah. Bawa malam ni 4 orang sebab 2 orang duduk asrama. Jadi semuanya 6 orang lah. Jadi Alhamdulillah, Subhanallah. Tadi kita menyebutkan tentang betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir dalam tidak ada apa-apa, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Saya juga nak minta izin kerana saya ni hanyalah datang untuk menjalankan amanah. Orang menjemput untuk hadir, menyampaikan sedikit sebanyak pengetahuan sekadar berkongsi. Saya tidaklah layak untuk berada di sini. Di hadapan saya ni ada ramai orang yang alim, orang yang saleh, orang yang abid, kuat ibadah dan sebagainya. Tapi saya datang sekadar menjalankan amanah, menerima jemputan ini. Mudah-mudahan apa yang bakal kita sama-sama dengar, saya hanyalah perantaraan Allah sahaja. Kita sama-sama berubah mendekati Allah sebelum kita pulang kepada Allah dalam cara yang dipaksa oleh Allah, iaitu mati.
Subhanallah, kita ingat-ingat balik kita lahir ketika bayi kita sekarang ni ada umur 50, 60 berjanggut kan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Umur 60, 70. Dah nampak sangat kesan tu umur kita tu panjang tu kan. Yang berubannya, yang berkedutnya, yang dah jalan pun dah bengkoknya kan, dah kerepotnya, sikit lututnya. Subhanallah, kalau kita ingat balik betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Sejak daripada kita lahir, kita baby dulu kan, semua baby ni. Kita lahir, kita tidak ada apa-apa. Kita dalam keadaan jahil, atau kalau bahasa kasarnya memang bodoh lah. Maksudnya kita jahil. Masa keluar daripada perut ibu tak tahu apa-apa. Kita tak boleh bercakap. Kita tak boleh nak melihat. Tak nampak lagi. 6 bulan baru sempurna nampak penglihatan kita. Kita pun tak faham apa yang kita dengar. Kita tak boleh nak bergerak sendiri. Perlu diangkat. Kita tak boleh untuk menguruskan diri sendiri. Kemudian Alhamdulillah, Allah ya Razak, Allah yang memberi rizki. Beri kita rizki daripada susu ibu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah dibentangkan arak dengan susu. Betul kan? Tapi Rasulullah memilih susu. Lalu apa jawapan malaikat Jibril? Pilihan kamu benar, wahai Rasulullah. Kerana susu itu adalah fitrah manusia. Memang lahir-lahir saja, rizki yang Allah bagi kepada kita adalah melalui susu ibu kita. Masya Allah. Kemudian Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Nama Allah Asma'ul Husna. Allah memberikan kita ilmu. Alim, Allah yang maha mengetahui beri kita ilmu. Lepas tu Hakim, bijak. Kemudian Rashid, cergas. Kita semakin besar, kita semakin bijak. Dah pandai berfikir. Kemudian kita makin cergas tubuh badan kita. Kemudian kita pun semakin berilmu. Subhanallah. Allah ya Mutakallim, Allah yang maha berkata-kata. Dah masuk dekat 2 tahun, dah pandai bercakap dah kita. Subhanallah. Kemudian Allah ya Qawi, yang maha kuat. Nama Allah Asma'ul Husna ni. Allah yang kuat, bagi sendi-sendi kita kuat. Dah boleh berlari, dah boleh merangkak, dah boleh berjalan. Subhanallah. Kemudian Allah ya Mutakallim, bagi kita bercakap. Allah ya Sami, bagi kita faham dengan apa kita dengar. Allah ya Basir, memberi kita penglihatan. Masya Allah. Kemudian kita semakin besar. Dah boleh berusaha sendiri. Allah ya Ghani, ya Mughni. Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan kepada kita. Kaya kasih sayang, kaya kesihatan. Subhanallah, Allah beri semuanya. Kemudian daripada sejak kita lahir sampailah umur kita sekarang. Umur kita 50, 60. Hakikatnya yang jaga kita setiap saat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Hafiz, ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengawasi. Kita sendiri tak boleh nak jaga diri kita. Sebaik kita keluar daripada rumah, apa pun boleh berlaku. Sebaik kita bawa kereta 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun bawa kereta tak aksiden. Kalau aksiden pun hidup lagi. Bukti kita ada dekat sini. Nak bagi tahu yang menjaga kita setiap saat adalah Allah ya Hafiz, ya Muhaimin. Allah ya Muhyi, ya Mumit, yang menghidupkan kita. Dan Allah juga yang akan mematikan kita suatu saat. Itu akan pasti tiba. Dan kita harus sedar Allah ya Malik, yang maha memiliki semuanya. Apa yang ada pada kita, sebenarnya semua itu milik Allah. Kita hakikatnya sebagaimana kita lahir dulu. Tak ada apa-apa. Tak ada sedikit pun harta, tak mampu apa-apa. Penglihatan kita Allah yang beri, telinga kita Allah yang beri. Apapun yang ada pada kita saat ini, semua adalah milik Allah yang Malik. Allah boleh ambil sekelip mata. Bahkan apabila Allah ambil nyawa kita, kita tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari, iaitu hari kiamat kelak, yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda kamu, nama kamu, keturunan kamu, anak pinak kamu, suami kamu, apa yang kamu banggakan dahulu, pakaian kamu, kenderaan kamu, semua tu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Kita bimbang dengan apa yang Allah berikan kepada kita sejak daripada kecil sampai tua sekarang.
kita bukan mempergunakan untuk bersyukur kepada Allah. Kita tak gunakan untuk memuji Allah dan sebagainya. Namun pada malam ini Allah ya jami, Allah yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita, jasad kita, roh kita, nama kita. Allah ya qadir, ya muqtadir, yang maha menentukan dan yang maha menetapkan sesuatu. Allah tentu dan tetapkan nama kita untuk dikumpulkan di taman syurganya, di mana di rumahnya di muka bumi Allah. Mudah-mudahan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita semua tidak terkecuali seorang pun, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita kembali di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di akhirat kelak, di pada mahsyar, kita berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Kemudian mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh melihat daripada bekas-bekas wuduk kita. Inilah umatku. Sebab apa Nabi kata? Umat aku di padang mahsyar kelak akan dikenali daripada bekas-bekas wuduk mereka. Kemudian Nabi kata, lebihkanlah bekas-bekas wuduk. Ambil basuh tangan ke siku, lebihkan sikit. Basuh muka, lebihkan sikit daripada kawasannya. Basuh kaki sampai ke betis sikit. Itu pesanan Nabi. Sebab daripada bekas wuduk itulah insya-Allah Nabi akan panggil kita untuk diberikan syafaat. Kemudian kita akan berpindah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana ketika itu mudah-mudahan ya para ibu, para bapa sekalian, mudah-mudahan insya-Allah ketika itu kita berkumpul di syurga Allah, di hadapan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melihat dengan mata kita sendiri wajah Rasulullah. Kita boleh mendengar dengan telinga kita ini suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh memeluk, kalau yang lelaki boleh peluk Nabi Muhammad, boleh cium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu jugalah kita berkumpul pada malam ini, kerana membuktikan rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia rasa hari ini dah 9 Syaban. Betul tak 9 Syaban? Dah berlalu lebih kurang hampir 2 minggu Isra Mi'raj. Ada yang kata kenapa lambat baru sambut Isra Mi'raj. Ada yang pula kata kenapa buat ceramah Isra Mi'raj. Dah banyak dah dengar ceramah. Tak boleh ke pilih tajuk lain? Buka TV Isra Mi'raj. Buka radio Isra Mi'raj. Umur dah 60. Mungkin 40 tahun dah dengar Isra Mi'raj. Setahun dengar berapa kali? Sebenarnya bila kita bicara tentang Isra Mi'raj, kalau kita tak bercakap waktu sejarah ni baru berlaku, kan 7 Rejab kan? Ya, bila berlaku je tarikh tu kita akan ulang. Dan kadang-kadang kita akan sebut walaupun bukan jatuh kepada bulan Rejab. Sebab apa? Pertama, kerana sebagai bukti kita sayang dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sayang dekat mak kan, mak kita dah meninggal dunia. Biasa kita cakap pasal mak, sejarah dia, betul tak? Terkenang masakan mak. Mak ni suka sangatlah bunga ni. Mak ni sekian-sekian. Tanda kita ingat kepada orang yang telah pergi, kita akan sebut-sebut selalu sirah, sejarah apa yang berlaku. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini satu bukti dan satu saksi. Malaikat yang ada bersama kita menjadi saksi bahawasanya berkumpulnya kita pada saat ini atas dasar rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab ada makan-makan ke lepas ni, bukan apa-apa, tapi sebab membuktikan rasa cinta kita. Suatu ketika seorang Arab Badui jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Hadis yang sahih ya. Apa jawapan Rasulullah? Rasul tanya balik, apa persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Orang Arab Badui ni orang kampung, orang asli macam tu lah. Dan Nabi duk cerita pasal kiamat bila ni, kiamat ni. Orang kampung kan tanya direct. Lepas tu apa Rasul tanya? Apa persiapan kamu nak bertemu dengan kiamat?
Orang Arab Badui ni jawab, ya Rasulullah, solatku biasa je. Puasa aku biasa dan sedekah aku biasa ya Rasulullah. Tetapi dalam hatiku mencintaimu ya Rasulullah. Aku sayang kepadamu. Masa tu di depan Rasulullah boleh cakap direct, aku sayang kepadamu ya Rasulullah. Tapi kita hari ni kita tak boleh nak cakap direct. Tetapi kita boleh ngumpul bukti demi bukti demi bukti. Saksi demi saksi. Tubuh badan kita pada saat ini, masa yang berlalu juga makhluk Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak. Kita luangkan masa lebih kurang 1 jam lebih sebagai tanda kita cintakan Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah? Bila orang Arab Badui ni jawab macam ni, Rasulullah pun jawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam hati kita ada benar rasa cinta, rasa rindu pada Rasulullah. Rasul kata siapa yang mencintaiku, siapa mencintai Rasulullah akan bersama dengan Rasulullah. Di mana? Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi biasa ni kita ni bila cakap pasal Isra Mi'raj, subhanallah, kalau saya tengok ni kan ramai Tuan Haji ni, kalau tengok daripada sekilas ni, umur 50, 60, 70, saya rasa 80 pun ada kan. Betapa besarnya tanda-tanda kasih sayang Allah pada tuan-tuan. Sebab apa? Umur ni dah masuk warga emas kan. Boleh angkat tangan tak orang warga emas sekalian? Siapa warga emas ni? Oh, semua tu jawab semua. Subhanallah, orang Sawah Sunggala kan nama kan? Nama memang special kan, Sawah Sunggala. Rasa dalam dunia ni je satu tempat kan. Saya kan bila nama dapat tu kan Sawah Sunggala, macam tu kan. Saya orang Terengganu tapi boleh cakap Penogori. Kalau saya tak cakap saya orang Terengganu, ingat saya orang Kuala Pilah. Boleh cakap Nagori tuan-tuan Haji sekalian. Dulu saya kerja di Jabatan Agama Negeri Sembilan. Dulu tu tak lama lah, setahun yang lepas. 9 tahun lepas tu saya letak jawatan, saya berhenti kerja. Dulu saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Duk dongak masalah rumah tangga. Bukan orang muda, orang macam tuan-tuan Haji pun ada datang ngadu. Kan lagi hidup, lagi ada masalah, betul tak? Manusia kena hadap 3 perkara dalam hidup dia. Tak boleh lagi. Pertama, namanya manusia mesti hadap ujian. Kalau tua, cara orang tua bergaduh, betul kan? Kadang kan saya tak reti nak nasihat orang tua kalau datang bergaduh. Saya nasihat sikit, Ustazah diam. Dia kan. Ustazah muda lagi, Ustazah tak tahu. Ustazah makan garam tak macam saya. Kan dalam hati patutlah sakit darah tinggi kan? Banyak makan garam. Lepas tu dia dah marah, dah luah-luah perasaan tu, saya kata, Tuan Haji bawa lah orang rumah ni pergi hospital jumpa doktor. Kenapa nak jumpa doktor pula? Isteri Tuan Haji ni ada menopause, saya cakap. Dia pun marah. Saya tak kira lah apa-apa pos. Perangai dia dah lain ni. Mudah nak marah lah apalah. Betul Tuan Haji ya. Kalau orang rumah tu macam marah-marah. Dulu lembut. Sekarang tak boleh disontoh macam karen. Ni selit sikit lah ya. Aduh, benda tak kena. Cucu boleh pula dia polok kan. Ni suami tak boleh nak disentuh. Apa-apalah orang perempuan memang ada masalah tu. Satu ketika hormon dia sangatlah terganggu. Memang Allah cipta fitrah macam tu. Buat pergi jumpa doktor apa tak kono bukan kata ni gangguan jin kau ni. Bukan semestinya jin kan. Sebab tu lah saya pandai cakap Negeri. Sebab yang datang ngadu semua orang Negeri 9. Orang Terengganu saya tak ada datang jauh-jauh nak datang ngadu masalah. Jadi bolehlah saya cakap Negeri. Tapi orang Podiksen ni dia kurang sikit logat Negeri kan. Sebab saya pernah baca sejarah Podiksen ni dia asal Selangor, betul tak? Lepas tu sebabkan Negeri Sembilan ni langsung tak ada laut. Langsung tak ada. Kalau tak ada Negeri, tak ada Podiksen ni, memang Negeri Sembilan tak ada laut. Selangor ada banyak laut. Adalah tu kawasan dia. Tak tahu macam mana akhirnya Podiksen ni masuklah dalam kawasan Negeri Sembilan. Sebab tu kadang orang Podiksen ni dia bukan cakap logat Negeri sangat. Wallahu alam. Mungkin orang lama cakap Negeri. Kalau saya tengok depan saya ni tuan-tuan Haji, ya Allah, besarnya tanda kecintaan Allah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara tanda-tanda kebaikan seorang hamba tu, maksudnya tanda pada dirinya tu ada banyak kebaikan, panjang umurnya, dan dia banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Maksudnya dalam keadaan panjang umur tu, umur yang macam ni, masalah manfaat dia tu, dia boleh hadir majlis ilmu, subhanallah, taman syurga Allah. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kita akan dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Memang kita harap macam tu kan. Masa muda dulu tak tahulah macam mana sejarah masing-masing ni kan. Kaki apa tak tahu ni. Kan? Tak tahu kaki lepak ke, kaki pukul ke, kaki danduk ke zaman-zaman dulu ni kan. Kaki apa? Kaki maksiat ke, kaki ngumpat ke, wallahu alam. Tetapi pada saat ini yang kita jelas nampak, memang jelas kasih sayang Allah kepada kita pada saat ini, sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dunia hidup dalam keadaan yang baik, susah pun hidup dengan Allah, datang masjid, datang solat berjemaah. Bini bebel-bebel pun duduk kat masjid juga dia. Apalah ceritanya kita saat ini berada di masjid, tanda Allah nak berikan kebaikan. Nabi sebut tanda Allah nak beri kebaikan dunia dan akhirat, akhirat syurganya. Yufaqihu fid din, Allah akan berikan dia kefahaman tentang agamanya. Inilah antaranya. Nabi bersabda lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Akan dipermudahkan Allah baginya jalan ke syurga. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pastikan insya-Allah setiap waktu solat berjemaah di masjid. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mati kita di rumah Allah di masjid. Kedua, kalau tak pun dalam perjalanan menuju ke masjid, ataupun kita mati dalam solat, sebab hujung usia ni lah kena jaga sungguh-sungguh ni. Mudah-mudahan kita mati dalam perjalanan menuju majlis ilmu ataupun di majlis ilmu. Kalau kita mati dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Perjalanan seterusnya pun baik. Boleh meniti titian sirat dengan baik tanpa tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa macam banyak sebut doa-doa? Sebab memang pun disebut dalam hadis Nabi. Antara waktu yang mustajab doa adalah majlis ilmu. Lepas tu di rumah Allah. Ni di masjid ni kan. Bila kita berada di masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji sekalian, tanpa henti. Hadis Nabi SAW. Bukan malam ni saja. Malam-malam selepas ini pun bahkan, antaranya Nabi sebut, siapa yang berdiam di rumah Allah. Tadi solat maghrib contoh malam besok. Tunggu isyak tu ada berapa lama masa? 1 jam, 40 minit nak tunggu isyak kan? Dia duduk menyandar kat belakang tu. Zikir, tidur. Lepas tu start balik zikir, tidur. Nak tunggu ke isyak tu. Kebetulan tak ada kuliah contohnya. Nabi kata, dikira pahala solat selama mana dia berada di masjid. Selagi mana dia tidak melakukan maksiat. Tapi kalau duduklah dua-dua mengumpat, terbatal lah. Tapi duduk ujung tu seorang duduk. Ni banyak tiang boleh lah ni. Kan cari tiang. Sementara nak tunggu isyak. Rasulullah kata, sepanjang masa di start daripada dia solat, duduk buat ibadah, sampailah dia keluar, dicatat pahala solat walaupun dia tak solat. Subhanallah. Kita ni akan duduk ni, dicatat pahala solat, sampailah habis. Yang kedua, Nabi sebut akan didoakan oleh para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doa. Saya sebut pasal masjid sebab ada setengah orang dia minta, Ustazah, tajuk Isra Mi'raj ni tekankan pasal masjid. Sebab apa? Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat pertama disebut 2 nama masjid. Dan perjalanan ini dimulakan dengan masjid dan berakhir dengan masjid. Kalau kita nak baca sama-sama surah Al-Isra yang pertama ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allazi barakna haulahu, yang mana diberkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Subhanallah. Jadi antaranya kelebihan kita berada di rumah Allah, kita didoakan oleh para malaikat tanpa henti. 3 doa. Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Watub alaihi, dan terimalah taubatnya. Subhanallah. Seolahnya kalau sesiapa yang menjadi ahli masjid, terikat hatinya dengan masjid, setiap waktu nak pergi masjid, kecuali ada benda yang menghalang saja, barulah dia tak pergi masjid. Seolahnya dia sedang melalui satu perjalanan yang hebat dalam hidup dia. Sebab dalam perjalanan yang hebat Rasulullah ni bergerak daripada masjid ke masjid. Siapa yang nak dirinya dia mi'rajkan kepada Allah. Maksud kita ni, bila meninggal besok, roh kita ni, ada roh, kalau bukan roh orang mukmin, kalau roh yang tidak diredai Allah, tak dapat rahmat Allah, dia tak akan lepasi langit. Dia akan terawang-awang di bumi. Tapi roh orang soleh, dia akan melepasi langit. Dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh, iaitu siapa? Para-para Nabi semua berada di langit kan? Langit ni manusia tak pernah sampai hari ni. Langit pertama pun takkan sampai. Jadi seolahnya bila kita mati besok, kita minta supaya roh kita dimi'rajkan. Apa maksud mi'raj? Isra', perjalanan dunia ke dunia. Maksudnya daripada masjid ke masjid. Mi'raj pula daripada dunia ke langit. Jadi siapa yang nak rohnya, insya-Allah mudah-mudahan sampailah ke langit nanti sebaik saja meninggal dunia. Bahkan kalau kita dengar ceramah-ceramah, dia baca hadis-hadis Nabi tentang alam roh, apabila meninggalnya orang-orang soleh, roh akan naik ke langit bertemu dengan semua roh-roh orang soleh. Kehidupan di sana penuh nikmat. Akan saling bertanya khabar. Jumpa orang kampung kan? Jumpa orang kampung. Apa khabar? Baik. Anak-anak saya macam mana? Semua baik-baik, Tuan Haji. Semua dah nikah dah belaka. Orang rumah saya pula pun nikah juga. Contohlah kan, contoh. Maksudnya, dan alam roh itu, alamnya digambarkan alam yang penuh dengan kerehatan. Orang yang soleh dah diberi nikmat. Ini memang ada hadis Nabi yang sahih. Bagaimana kehidupan orang-orang soleh di alam roh setelah dicabut nyawanya. Kemudian disebutkan apa yang saya dengar daripada ceramah Ustaz Wadi Anwar. Orang-orang yang alim di kalangan orang-orang yang soleh, di alam roh dia masih lagi jadi orang alim. Dia tetap dipanggil Tok Guru, Syekh, Ustaz contohnya. Sampailah ketika orang duk kumun, bila ada kematian orang yang baru, roh pun naik melepasi langit. Kemudian orang duk kumunkan, duduk tanya soalan tu, yang ramai ni nak tanya ni pasal orang kampung, pasal orang rumah, pasal anak-anak ni. Sampailah orang alim ni kata, bagi dia rehat, dia sangat penat baru melepasi sakaratul maut. Seolahnya kita ni ibu-ibu sekalian, siapa yang nak dimi'rajkan oleh Allah selepas meninggal dunia, dinaikkan Allah ke langit, jasad memang akan terkubur. Tapi roh naik ke langit. Kita saat hidup kita, janganlah terlepas daripada berpindah dari masjid ke masjid. Daripada waktu ke waktu, mesti masjid ke masjid. Dan masjid Allah ada di mana-mana. Kalau kita pergi musafir ke mana-mana, luar negara sekalipun, tolonglah cari
masjid. Sehingga kan kita tergolong di kalangan yang Rasulullah sebut dalam hadis Nabi, 7 golongan yang mendapat naungan Allah, keselamatan Allah di padang mahsyar di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, iaitu mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Jadi saya pun nak sebut juga satu kisah. Nama dia Sya'ban. Ada kata nama dia Sauban. Kisah seorang sahabat Nabi yang tak glamour sangat pun. Orang yang bukannya pahlawan besar ke zaman Nabi. Bukan sahabat yang terdekat ke. Macam kita ni lah orang kampung biasa. Tadi masa kami nak masuk tadi, pintu pagar tu kan. Pintu pagar tu tersekat tau. Kan? Jadi 2-3 orang tu dengan budak-budak usaha nak buka pintu pagar tu kan. Sebab apa? Penceramah nak masuk. Betul kan? Kalau orang nampak yang dimuliakan, orang yang mulia penceramah tu orang nampak. Betul tak? Dia nak masuk ni, buka pintu pagar ni, nak masuk parking. Penceramah kadang ada tempat ceramah dia kan, tempat parking dia. Tetapi rupa-rupanya subhanallah, kita tidak tahu. Rupanya di sisi Allah yang buka pintu pagar susah payah tadi tu, mungkin jauh lebih mulia daripada penceramah. Kita sebenarnya memang tak tahu siapakah orang yang mulia di sisi Allah. Biasanya orang yang mulia di sisi Allah ni orang yang tak dikenali penduduk langit. Penduduk bumi. Tapi dia dipuji-puji oleh penduduk langit. Kadang kita rasa kita orang kampung biasa, orang tak pandang, datang pun orang tak perasan, tak datang pun orang tak perasan. Tetapi sebab kita istiqamah suka hadir majlis ilmu, malaikat perasan. Dan kita hadir majlis ilmu bukan nak diperasan oleh imam ke siapa. Ada orang dia sampai, ustazah saya sampai lambat 5 minit nak habis baru sampai. Saya kata tak apa Hajar. Kalau pun rasa lewat sangat pun datang juga, sebab kedatangan kita diambil kira oleh malaikat. Memang ada tulis nama juga ni kehadiran. Tapi paling utama datang sekejap pun tak apa, diambil kira oleh malaikat. Saya minta maaf kadang-kadang orang kita dah dengar azan, lepas tu dengar dah baca, imam dah tak sempat tu. Tapi bagi orang yang faham, terikat hati dengan masjid, dengar tu pun tak apa. Kalau dan tahiyat pun tak apa. Kalau tak dan pun, mungkin ada orang yang masbuk, saya boleh ikut belakang dia. Sebab apa? Kehadiran kita ini disaksikan, dicatat oleh para malaikat. Saya nak cerita kisah Sya'ban, sahabat Nabi ni. Ketika tu Rasulullah nak solat subuh, punyalah Rasulullah perasan, walaupun dia ni bukan orang glamour ke siapa-siapa ke, Rasulullah sedar Sya'ban tak ada. Sedangkan Sya'ban biasanya takkan solat melainkan di masjid. Sampai Rasulullah perasan. Rasulullah tunggu Sya'ban. Rasulullah tunggu Sya'ban. Tunggu. Ni kisah benar ni. Rasulullah tunggu sampai diriwayatkan subuh tu dah hampir lewat ataupun dah hampir nak habis. Akhirnya Rasulullah kata, jomlah, marilah kita semayang. Sya'ban tak nampak ni, tak datang ni. Kemudian bila dah lepas semayang, Rasulullah tanya, siapa kenal rumah Sya'ban? Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku kenal. Kemudian Rasulullah dengan beberapa orang sahabat mulalah perjalanan nak pergi rumah Sya'ban, diriwayatkan sampai pertengahan duha. Kalau pertengahan duha pukul berapa? Pukul 10. Betul tak? Duha start 20 minit selepas habis syuruk. Lepas tu tengah-tengah dalam pukul 10, habis waktu duha, ada ulama kata lebih kurang setengah jam sebelum zuhur macam tu. Ada yang kata sampai zuhur, 5 minit sebelum boleh lagi solat duha. Tapi nak bagi tahu jauh ke dekat rumah Sya'ban ni? Jauh, lebih kurang 3 jam perjalanan baru sampai. Tuan-tuan haji, pakcik-pakcik, makcik-makcik, 3 jam perjalanan. Kita kadang 30 minit tu dah jauh. Tu pun dengan motor tu. Jauh benar masjid ni, 30 minit tu dengan motor tu. Sya'ban jalan kaki 3 jam perjalanan. Setiap waktu tak pernah miss waktu solat. Kemudian bila sampai ke rumah, Rasulullah bagi salam, isteri Sya'ban pun jawab. Rasulullah tanya, mana Sya'ban? Isteri Sya'ban jawab, ya Rasulullah, Sya'ban meninggal dunia pada pagi ini. Maksudnya yang menghalang Sya'ban ini untuk ke rumah Allah, ke masjid adalah maut. Mati saja. Dia sakit macam mana pun dia akan sampai ke rumah Allah. Memang benar hadis Nabi SAW, Nabi ada bersabda, sekiranya
umatku tahu nilai solat berjemaah di masjid, nescaya umatku akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Sakit macam mana tak boleh berjalan, mengangkat. Akan pergi sekiranya dia tahu betapa besarnya nilai solat di masjid. Kan ada hadis Nabi SAW. Berjalan menuju ke masjid, setiap langkah itu akan dicatat 10 kebajikan pahala, akan dinaikkan darjat oleh Allah, kemudian akan dihapuskan dosa. Setiap langkah kita melangkah. Sampai satu ketika pernah satu kabilah namanya kabilah Abu Salamah. Dia nampak ada kawasan yang boleh berpindah dekat dengan masjid. Kemudian mereka bercadar nak pindah dekat dengan masjid. Rasulullah dengar, Rasulullah panggil ketua kabilah. Aku dengar kamu nak pindah dekat dengan masjid. Benar ya Rasulullah? Rasul kata tetap di tempat kamu, jangan pindah. Kenapa ya Rasulullah? Setiap langkah kamu melangkah menuju ke masjid itu, diampunkan dosa-dosa kamu, dinaikkan darjat kamu. Sebab itu kadang-kadang kita rasa beruntung orang dekat dengan masjid. Dokek, senanglah. Kan? Kalau apa ni bergolek pun sampai dia cakap. Senang depan masjid. Ada orang berusaha nak pindah rumah ni, nak dekat masjid. Dia kata nak semayang 5 waktu. Dah sampai dekat pun tak sampai juga dia. Jadi kita walaupun jauh sikit daripada masjid, kita datang dengan motor sekalipun, parking depan kalau boleh nak betul-betul dalam ni kan. Punyalah malas nak berjalan kan. Tak apa. Sebab apa ulama kata akan dikira berapa banyak, berapa kali roda tu berpusing. Jadi tak apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Sambung cerita Sya'ban tadi tu kan. Kemudian isteri Sya'ban kata, ya Rasulullah, Sya'ban menyebutkan 3 perkara yang aku tak faham. Saat dia sakit tenat, sebelum sakaratul maut, sebelum dia hembukan nafas, 3 benda Sya'ban sebut. Yang pertama, Sya'ban sebut alangkah baiknya jika lebih jauh. Yang kedua, alangkah baiknya sekiranya yang baru. Yang ketiga, alangkah baiknya sekiranya semua. 3. Sya'ban sebut. Tapi pendek-pendek. Orang tengah sakit tenat, nak sakarat. Sakarat ni kacau bilau kan, saat kematian. Dia boleh sebut pendek tu je. Alangkah lebih baik sekiranya lagi jauh. Alangkah baiknya kalau yang baru. Dan yang ketiga, alangkah baiknya kalau semua. Kemudian Rasulullah bacakan satu firman Allah. Lalu Allah pun memberikan ilham kepada Rasulullah apakah yang dimasukkan oleh Sya'ban. Rasulullah pun kata, sesungguhnya apabila kita ni dekat dengan mati, Allah akan perlihatkan amal baik ataupun amal buruk kita. Orang yang ada amal soleh yang banyak, saat dia nak meninggal, dia nampak kebaikan dia dan apa yang dia akan dapat. Kalau kita tahu, kita baca, kalau orang-orang yang baik, orang yang soleh kan, nak meninggal tu senyum je. Sebab apa? Allah dah perlihatkan nikmat apa dia dapat. Istana di syurga, nikmat itu, nikmat ini. Jadi kesakitan sakaratul maut tu soalannya tak dirasa. Kerana apa? Allah dah perlihatkan apa yang dia akan dapat. Subhanallah. Jadi Rasulullah kata, apa yang dimasukkan oleh Sya'ban, alangkah baiknya kalau lebih jauh. Sebab Allah memperlihatkan betapa banyaknya pahala dia berjalan menuju ke masjid. Lalu Sya'ban kata, alangkah lebih baik kalau rumah dia lebih jauh daripada tu. 3 jam dah perjalanan, tapi dia kata, baiknya kalau lebih jauh. Yang kedua, Sya'ban kata, alangkah lebih baik sekiranya yang baru. Jadi ceritanya Sya'ban ni dia pernah musim sejuk, jadi terlampau sejuk dia pakai 2 lapis. Dalam baju yang baru, luar baju yang buruk. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni suka, bukanlah buruk sangat. Dia tak nak nampak yang baru, suka nampak dalam keadaan yang pakaian yang zuhud. Sampai dia dekat masjid, dia tengok ada pengemis yang kesejukan sampai menggigil dekat. Maksudnya azab lah. Kesejukan yang teruk, yang dahsyat. Kemudian dia bukalah baju bahagian luar, bagi baju tu kepada pengemis. Akhirnya dikatakan pengemis tu sama-sama boleh tunaikan solat. Jadi masa dia meninggal tu, Allah tunjukkan betapa banyaknya pahala dia. Sebab dia sedekahkan baju yang buruk. Lalu dia sebut alangkah baiknya kalau bagi yang baru. Kalau bagi baju yang buruk pun besar pahala. Apatah lagi kalau dia bagi yang baru.
Kemudian yang ketiga tu Syakban sebut, alangkah baiknya kalau semua. Sebab ada satu ketika Syakban pun tengah lapar, nak makan roti, tiba-tiba ada pengemis. Pengemis tu datang, dia bagi separuh. Pengemis sikit, dia separuh. Jadi masa tu Allah perlihatkan pahala yang dia beri kepada pengemis tu. Lalu dia sebut alangkah baiknya kalau bagi semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin-muslimat yang saya hormati sekalian. Kita ni sekarang hidup, masih bernyawa, masih bernafas semua ni. Ini saatnya kita beramal tanpa kita dihisap. Tetapi setelah kita mati, kita akan dihisap tanpa boleh beramal lagi, betul atau tidak? Dalam kubur. Dan betapa ramainya orang di dalam kubur mahu dikembalikan semula untuk melakukan amal soleh. Sekiranya lah Allah beri kita 5 minit, minta ya Allah, tahan 5 minit je ya Allah. Saat datang malaikat maut tu minta 5 minit ya Allah, ditangguhkan. Kita nak buat apa 5 minit? Tuan-tuan haji sekalian, nak buat apa? Oh, perempuan nak buat apa 5 minit? Ada yang nak buat sedekah. Sempat sedekah 5 minit? Sempat. 5 minit sempat. Transfer je sekarang ni. Okey, 5 minit boleh buat apa? Bernilai tak masa tu kalau diberi 5 minit? Oi, sangat bernilai sekiranya ditangguhkan 5 minit. 5 minit, kalau kita istighfar, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, dapat 100 kali. 5 minit tu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Masa tu dengan menangis, dengan apa semua lah. 5 minit kalau kita selawat, boleh dalam 100 kali, 50 kali ke 100 kali. Tak kurang. Selawat dalam 5 minit. 5 minit kita boleh minta maaf dengan orang rumah. Biasa pasal minta maaf ni, orang perempuan ke orang lelaki ni banyak minta maaf. Tengok kuat tu. Tuan-tuan haji, pakcik-pakcik minta maaf tak dengan orang rumah? Tak ada salah. Itulah orang lelaki. Orang lelaki. Tu wakil orang lelaki. Kadang orang perempuan ni memanglah suka minta maaf. Esok awal-awal pagi dah ulang balik dah salah. Tu yang orang lelaki tu, yolah, dia layan je lah kan. Orang perempuan memang suka minta maaf, betul tak? Bang, minta maaf ya. Yolah, awak tak nak minta maaf kok. Dia tak puas hati tu sebab suami tak minta maaf. Masya Allah. Apa dia? Air raya ya. Macam tu. Kok tak sampai raya mati ni kan? Puasa pun tak lagi ni kan? Tapi nak sebutnya 5 minit ni boleh minta maaf dengan semua orang. Zaman ada telefon, update je dekat Facebook. Saya minta maaf, kejap lagi nak mati ni. Saya minta maaf dengan semua, terutamanya isi-isi. Saya ni tunggu raya, minta maaf ni. Dan saya maafkan semua orang. 5 minit, kalau betul-betul dimanfaatkan, kita boleh buat banyak perkara 5 minit. Tapi saat itu, kita boleh zikir apa? Zikir kalimatani tu, hadis Nabi tu kan? Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maksud dia apa? 2 kalimah yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat ringan pada lidah, tapi berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 5 minit boleh 100 kali. Tetapi Allah tak akan bagi walaupun 5 minit tiba saat kematian. Walaupun 5 minit kita boleh buat apa-apa sebab Allah dah bagi 50 tahun dah pakcik-pakcik. Allah dah bagi 60 tahun dah. Allah dah bagi 70 tahun dah. Tapi bila saat dekat nak mati, kita rasa 5 minit itu lebih besar daripada apa? 50 tahun yang Allah beri. Tapi ketika itu satu saat pun Allah takkan beri. Nak sebutnya, walaupun 5 minit, orang yang beriman, dia tak akan memandang remeh. 5 minit tu kita boleh buat pahala yang begitu banyak. Bapa-bapa sekalian, sifat Nabi Muhammad SAW tiba-tiba tuju kat bapa-bapa kan? Ada orang rumah tak lagi ni semua ni? Oh ya ada. Biasa panjang umur orang rumah ke orang lelaki ke perempuan panjang umur?
Dua-dua panjang. Tapi ikut kajian, orang perempuan lagi panjang umur berbanding orang lelaki. Sebab itu janda lebih ramai. Jadi kalau ikut kira-kira ni, pakcik pergi dulu sebelum makcik ni. Betul tak? Jadi kalau ikutkan, pakcik kena minta maaf banyak-banyak. Subhanallah. Tapi insyaAllah orang Sabah Sunggala ni kuat minta maaf. Antara akhlak Nabi, memang Nabi suka meminta maaf dan memberi maaf. Dan antara ciri ahli syurga Allah adalah memberi maaf dan meminta maaf. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia. Bila saat-saat dah dekat dengan kematian, bila saat-saat bukan dekat sangat, bukan saat sakit ni tak. Rasul pernah di hadapan sahabat, Rasul minta maaf, kemudian Rasul kata, siapa nak menuntut daripada aku, kan? Ini mulia semulia-mulia manusia. Dan manusia tak akan terhina sedikit pun dengan dia minta maaf. Walaupun seorang ibu minta maaf dengan anak, suami minta maaf dengan isteri, bahkan kemuliaannya bertambah dengan sifat meminta maaf tu. Kan Rasulullah pernah bersabda, Rasul kata, siapakah yang malam tadi ada melakukan sedekah? Semua senyap. Siapakah malam tadi ada melakukan sedekah? Sebab malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu senyap, tak ada yang mengaku. Tiba-tiba yang mengakunya siapa? Sa'labah nama dia. Sa'labah ni kata, bukan Sa'labah, minta maaf, Abu Damdam. Abu Damdam, salah seorang sahabat Nabi. Sampai Nabi kata, Nabi tanya, apa yang kamu sedekah wahai Abu Damdam? Sampai malaikat ni kamu hidup lagi, malaikat mari bagi tahu sedekah kamu telah diterima oleh Allah. Tahu tak apa sedekah Abu Damdam? Abu Damdam ni dia kata, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Apabila kamu menyuruhku melakukan sedekah, bila Nabi kata, sesungguhnya antara perisai api neraka tu daripada sedekah. Nabi kata, bersedekahlah walaupun dengan separuh kurma, Nabi kata. Kita janganlah pula ambil zahir hadis ni. Kurma ada berkotak-kotak. Time orang ni bagi separuh. Nabi cakap separuh. Ni cerita sahabat Nabi ni, rumahnya tak ada apa-apa, kosong. Duduk cari-cari apa nak sedekah. Bila dengan Nabi kata, sesungguhnya neraka Allah itu benar, perisainya adalah sedekah. Sedekah tu junnah, sedekah itu adalah perisai. Maka bersedekahlah kamu walaupun dengan separuh kurma. Sahabat Nabi ni kadang sebiji kurma pun tak ada, dia ada separuh. Sebab apa ada separuh? Dia bagi-bagi, pagi makan separuh, tengah hari makan separuh, kurma ni bagi-bagi. Nabi kata kalau kat rumah kamu ada separuh sedekah, itu ada perisai daripada api neraka. Tapi Abu Damdam ni tak ada apa-apa ni, kurma pun tak ada. Lalu pada malam itu dia tak nak berlalu satu hari. Lalu dia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tak ada apa-apa untuk sedekah. Namun ya Allah, apa yang mampu buat ya Allah, aku maafkan segala kesalahan saudaraku. Aku maafkan semuanya. Yang mengejekku, yang menghinaku, yang mengumpatku apa-apa dosa. Orang ada ambil hak, ada orang yang menzalimiku, ada orang menjatuhkan maruahku, apa-apa sajalah di kalangan saudaraku yang ada buat sesuatu kepadaku. Dan aku tidak akan tuntut apa-apa di akhirat kelak. Dia sebut macam tu. Faham tak ayat Abu Damdam tu? Dia kata aku tidak akan tuntut apa-apa di akhirat kelak. Itu yang mahal tu. Kita ni lain sikit. Kita maafkan orang. Maaf je lah. Biar Allah yang balas ke akhirat kelak. Ayat kita, betul tak? Tak apalah Ustazah, saya redha. Saya redha, saya serah pada Allah. Allah Maha Adil. Allah yang Maha memberi balasan. Macam tu kan. Maksudnya, kita boleh maaf kat dunia, tapi kita soalannya masih lagi mengharapkan nanti kat akhirat biar dia kena balasan. Tak apa, orang yang ngumpat saya tu, tak apa. Tunggulah kat akhirat esok, merangkak-rangkak cari. Tak tahu siapa merangkak ni, kot kita merangkak cari dia. Tapi Abu Damdam, ayat dia, ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang yang pernah menzaliku, menyakitiku semua. Dan aku tidak akan tuntut apa-apa daripada mereka di akhirat kelak. Takkan tuntut apa-apa. Jadikanlah ia sedekah daripadaku. Subhanallah, Allahu Akbar.
Maka Allah menyampaikan terus kepada para malaikat, sampaikan kepada Rasulullah, sedekah Abu Dhabdan telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau sedekahnya telah diterima, dia dah ada perisai daripada api neraka ni. Kita belum tentu ya ibu-ibu sekalian. Saya kan nak sebut macam mana diri saya sendiri pun, kita semua akan diuji, betul tak? Tadi tak habis saya cakap tu, manusia akan hadap 3 perkara. Satu, namanya manusia akan menghadapi ujian. Yang kedua, manusia akan menghadapi kata-kata manusia. Siapa pun, baik macam mana pun, tak kacau orang, tak buat apa, tak akan lepas daripada kata-kata manusia, betul tak? Lepas tu yang ketiga, manusia takkan terlepas daripada mati. 3 ni lah manusia, namanya manusia akan hadap. Masya Allah. Kita ni bersedekah, subhanallah, kadang kita beri sesuatu pada suami. Suami bagi pada isteri. Ibu ayah bagi sesuatu pada anak. Adik-beradik ada bagi juga sesuatu adik-beradik. Anak bagi kepada ibu ayah. Jiran ada bagi kuih-kuih lah, apalah. Semua pemberian kita akan diuji oleh Allah, keikhlasannya. Allah akan uji apa? Sampai ketika suami dah tak menghargai. Anak menyakitkan hati. Jiran buat makan tak ajak, padahal kita selalu bagi kuih kat dia, dah kecil hati dah. Dan tak nak bagi dah kuih kat dia. Time dia buat makan tak ajak pun, contoh. Kawan yang kita tolong 2-3 tahun sampai berjaya, akhirnya mengkhianati kita. Mungkin kita boleh sebut, saya tak halal apa yang saya bagi dulu. Nak sebut, selagi kita tak mati, kita akan diuji akan keikhlasan kita. Setiap pemberian sedekah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sedekah tu mahal nilai dia. Dia menjadi perisai daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah, ibu-ibu ayah sekalian, ni sampai pukul berapa kita ni? Sekarang 8.54. Pukul berapa? 9 ke 9 suku? 9.10. Angguk belaka tu kan? Subhanallah, lagi lama kita duduk, walaupun ngantuk ke, dah bertukar macam-macam tu kan, kiri kanan kaki tu kan. Kalau rasa tak larat, cari tiang pun tak apa, tak ada masalah. Selama mana kita duduk, sepanjang itu malaikat mendoakan kita kan Tuan Haji? Malaikat doakan kita. Kita memanglah masa duduk ni duk bayang macam-macam nak buat kerja kat rumah tu. Balik tak buat pun. Yang kedua, kita memang lepas ni mungkin ada makan ke? Semua ada makan ni. Subhanallah. Kita kan datang masjid, datang rumah Allah dalam keadaan sehat, senang, mudah. Betul tak? Sahabat kita di Palestin nak pergi ke masjid macam mana? Kemudian mereka bukan ditabur dengan benda-benda yang sedap, ketakutan. Mereka bukan ditabur dengan makan-makan lepas tu tak. Kita ni kan dipanggil untuk datang masjid, kemain lagi gini-gini, kadang cari penceramah tu kan. Lepas tu kata pula ada makan sekian ni, punyalah nak tarik. Tetapi kadang-kadang tak mampu pun nak menguatkan langkah tu menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi pada ibu, para ayah sekalian, kena sebut jugalah Isra' Mi'raj ni, ustazah ni kan, cakap sama masjid pasal ni. Sebab apa cerita pasal Isra' Mi'raj, perjalanan apa semua tu, kita semua dah biasa dengar, betul tak? Lepas tu pasal naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, pasal solat dan sebagainya tu dah biasa dengar juga. Sebab itu saya sebut ni bukanlah fokus sungguh kepada tajuk Isra' Mi'raj, tapi lebih kepada ibrah pengajaran. Nak bagi tahunya kenapa Rasul dipilih daripada masjid ke masjid. Yang pertama, kalau dari sudut sejarah, masjid pertama dibina di dunia, Masjidil Haram. Jarak ini Nabi ditanya dalam satu hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibina? Yang masjid Quba tu masjid yang Nabi bina. Tapi kan para Nabi dah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram di Mekah. Lepas tu ditanya lagi Rasul, kemudian masjid apa? Rasul jawab, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni masjid yang kedua selepas Masjidil Haram. Sebab itu solat di Masjidil Haram 100,000 kan? Ganjarannya dilipat ganda kan? Solat di Masjidil Aqsa 500 kali ganda. Solat di Masjidil Nabawi 1000 kali ganda. Maksudnya memang ada beza ni. Dan Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai landasan untuk naik ke Mi'raj, untuk dimi'rajkan. Sebab apa di situ bila Nabi sampai, Nabi reunion. Reunion ni maksud apa? Jumpa balik, berkumpul, jumpa dengan para Nabi. Di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam. Belakang Nabi, Nabi ni Nabi yang terakhir. Ada berapa orang Nabi ni?
Menurut riwayat, para ulama ada sebut Nabi ada lebih kurang 124,000 Nabi. Bukan 124 orang, 124,000. Ratus-ratus ribu. Ada yang kata lebih daripada tu. Maksudnya para Nabi ni ramai. Nabi yang wajib, Nabi dan Rasul 25 orang. Ulul Azmi 5 orang. Yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sebelum betul-betul berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, apa yang berlaku? Kan disebut tahun kesedihan tu lah. 3 tahun sebelum tahun kesedihan diboikot umat Islam. Namanya lorong Abu Talib. Boikot umat Islam sampai yang mati kebuluran, terseksa, sakit yang berat. Dan dikatakan Sayyidatina Khadijah kesan boikot tu juga. Ni bukan boikot tak bertegur siapa ni. Kita boikot dia. Tapi dia makan kenyang. Ni boikot ekonomi. Tak ada jual beli. Tak ada makanan. Dikatakan umat Islam ketika itu makan daun-daun yang kering. Ibu-ibu yang menyusu termasuk Sayyidatina Khadijah menyusukan anak bukan keluar susu, keluar darah. Maksudnya kurus kering semua. Tak ada makanan, tak ada minuman. Dan yang bersama di lorong Abu Talib tu Abu Talib sendiri. Abu Talib umur 80 lebih meninggal dunia. Sampailah kawan-kawan dia Abu Lahab, Abu Jahal, wahai Abu Talib, kenapa kamu menyeksa diri kamu bersama dengan anak saudara kamu diboikot sama? Sebab apa Abu Talib takkan tinggalkan Rasulullah walaupun dia tidak mengucapkan kalimah syahadah. Sebab apa? Dia antara benteng akhir kaum musyrik tak bunuh Nabi Muhammad, tak menyerang Nabi Muhammad secara terang sebab menghormati Abu Talib. Dia adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Subhanallah. Dan kita tahu kan, masa peristiwa Isra Mi'raj tu, bila berkumpul Nabi ni dengan para Nabi, benda itulah yang membawa kegembiraan Nabi. Seronok jumpa Nabi-Nabi ni. Langit pertama, kedua, ketiga jumpa pula Nabi-Nabi yang selama ni Nabi hanya baca dalam Al-Quran menerusi wahyu. Tapi Allah temukan reunion para Nabi untuk bagi semangat kepada, motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 tahun diboikot, kematian Sayyidatina Khadijah, kemudian kematian Abu Talib, kemudian apa pula yang berlaku? Diusir daripada penduduk Taif. Sayyidatina Aisyah, pada jemaah sekalian, pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sepanjang kamu berdakwah, 23 tahun berdakwah kan? Sepanjang kamu berjuang ya Rasulullah, apakah peristiwa yang paling menyedihkan kamu? Agak-agak apa jawapan Rasulullah? Peristiwa apa yang paling menyedihkan Rasulullah? Apakah peristiwa yang paling berat bagi kamu ya Rasulullah? Rasul jawab, peristiwa Taif. Peristiwa Taif. Sebab apa? Benda tu berlaku berturut-turut sangat. Diboikot 3 tahun, makan minum payah apa semua, kematian isteri tersayang, kematian Abu Talib sangat menyayat hati. Sebab Abu Talib, kalau kita nak hurai cerita dia panjang, dia mencintai Rasulullah lebih daripada anak dia. Dia sanggup korbankan apa saja untuk Rasulullah. Dialah semua yang besarkan Rasulullah daripada umur 8 tahun, jaga Rasulullah sampailah dia mati dalam keadaan dia mempertahankan Rasulullah. Dia bagi amaran kepada penduduk Quraisy, kawan-kawan dia, jangan kamu ganggu Muhammad, anak saudaraku, melakukan dakwah semua. Masya Allah. Kemudian berlakulah peristiwa selepas Rasulullah dah tak ada siapa-siapa, maksudnya orang kuat dah tak ada. Rasulullah melakukan musafir lebih kurang 60 km, 60 ke 70 km. Jarak Mekah dengan Taif lebih kurang 60 ke 70 km. Pergi dengan apa? Dengan siapa? Zaid bin Harisah. Pergi nak menyampaikan dakwah. Rasulullah mengharapkan setelah kesedihan demi kesedihan, Rasulullah nak berhijrah. Rasulullah membayangkan penduduk Taif akan terima. Orang kampung tak terima ni. Orang kampung ejek. Abu Jahal dah buat pengumuman. Kan Abu Jahal buat pengumuman kan. Siapa bunuh Muhammad sekian-sekian. Masa ni Abu Talib dah meninggal dunia. Serangan disusun oleh para musuh secara besar-besaran. Rasulullah pun pergilah ke Taif dengan harapan orang Taif akan terima dakwah Rasulullah. Dan kita tahu kisah di Taif apa yang berlaku kan. Rasulullah pergi ke Taif, diejek, dihina macam-macam, dahsyat lagi. Kemudian diupah orang-orang muda, kanak-kanak untuk membaling batu dan benda-benda yang keras.
Dan sejarah ini kita tak boleh nafikan dia daripada riwayat yang sahih. Terkena kepala tubuh badan Nabi sampailah darah tu mengalir, dikatakan penuh sepatu ataupun kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dikejarkan ni dibaling, bukannya Rasulullah duduk diam, tak. Rasulullah pun berjalan meninggalkan penduduk Taif, tapi diikuti lebih kurang 2 kilometer. Jauh ke dekat 2 kilometer? Maksudnya dikejar lebih kurang 2 kilometer. Sekejap Zaid bin Harisah membentengi Rasulullah, sekejap Rasulullah membentengi Zaid bin Harisah. Masing-masing cuba membentengi, dikejar dalam keadaan dibaling-baling dengan batu. Yang kita sedang bercakap ni tentang batang tubuh kekasih kita yang kita rindu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa demi peristiwa. Sebab itu ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, antara ciri-ciri orang yang nak dimi'rajkan ke langit insya-Allah roh kita, orang-orang yang saleh, ahli-ahli syurga Allah, sebelum dia ni dapat naik, maksudnya kita ni berjumpa dengan Allah, pertemuan yang sangat indah selepas kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mesti kita kena melalui ujian demi ujian. Sebab itu lumrah. Rasulullah sebelum diberikan anugerah Isra' Mi'raj diuji beberapa tahun, peristiwa yang berat-berat, lalu diberikan anugerah yang terhebat, subhanallah, bertemu dengan Allah secara bersemuka. Jadi kita pun samalah ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Apabila Allah nak beri kita anugerah apa? Husnul khatimah, kematian yang baik. Anugerah apa kita nak dapat? Syurga Allah. Kita mesti akan diuji, tak berhenti sampailah saat akhir kematian kita. Jadi usahlah kita rasa macam berat. Memanglah berat, ustazah cakap senang, ustazah tak lalui. Kita tak boleh cakap orang lain tak diuji. Semua orang akan diuji. Mudah-mudahan kita orang yang berjaya menempuh ujian. Sebagai penutupnya ya. Sebab penutup tu orang kata bagi segar sikit lah. Kan? Kalau nak bagi segar sungguh-sungguh, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang tu memang segar, tiba-tiba celak mata. Belum lagi yang tu. Sebab penutup ataupun terakhir, tu pun dah rasa tegak dah sikit badan tu kan. Allahu Akbar, subhanallah. Balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, orang yang masa tu Rasulullah terpenung di tepi Kaabah. Rasulullah terpinga-pinga, Rasulullah terfikir ni. Baru balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, yang dikatakan bukan sepanjang malam, 1/3 malam je. Tapi masa tu waktu dah syuruk, maksudnya waktu dah lepas subuh, dah keluar sikit cahaya. Rasul duduk, tak ada siapa bersama Rasulullah ketika itu. Rasul sendiri terpinga-pinga. Apa yang berlaku malam tadi ya? Malam tadi jumpa Allah. Maksudnya terpinga-pinga, terbayang-bayang apa yang baru dilalui. Siapa orang pertama yang tegur Rasulullah? Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal dia jumpa Rasulullah. Abu Jahal tanya, kalau bahasa kita lah, apa yang termenung ni? Nampak Rasulullah termenung, Rasulullah duduk fikir ni, masih terpinga-pinga ni. Lalu Abu Jahal tanya kan, apa yang buatkan kamu termenung wahai Muhammad? Nabi Muhammad ni dalam keadaan terpinga-pinga. Nabi Muhammad cerita, malam tadi naik ke langit, aku pergi ke Masjidil Aqsa, naik burak. Burak tu apa? Abu Jahal tanya. Burak tu binatang, kuda tapi ada sayap. Nabi Muhammad cerita belakang ni, jumpa Nabi naik ni. Abu Jahal pun kata, betul ke ni Muhammad? Betul. Nabi Muhammad subhanallah cerita ke Abu Jahal apa yang berlaku. Abu Jahal pun kata, wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan semua orang, kamu nak tak cerita semula? Ya, aku nak cerita. Nak kata hebatnya perancangan Allah yang mengumpulkan manusia untuk dengar kisah. Kalau kita ni nak kumpulkan orang bukan senang. Nak dengar cerita kita, betul tak? Nabi Muhammad pun tak terfikir macam mana nak cerita. Nak pergi cerita rumah ke rumah ke? Kalau panggil orang nak datang ke tak? Tapi dimudahkan oleh Allah. Musuh utama yang paling benci Nabi Muhammad, Abu Jahal sendiri yang panggil.
Tujuan Abu Jahal panggil nak mengejek Muhammad. Ada cerita baru ni. Ni. Kalau dia cerita ni semua orang akan gelak ni. Tujuan Abu Jahal nak kumpulkan orang. Dia tak nak gelak seorang-seorang. Nak gelak beramai-ramai. Bagi dia cerita ni sangat sensasi. Cerita ni memang pelik. Kalau Muhammad cerita depan orang ramai nanti. Nescaya lagi orang tak percaya. Sebab cerita ni tak logik. Agak-agak kita kalau duduk masa tu, zaman tu, kita boleh percaya tak cerita tu? Kita jadi Abu Jahal ke kita jadi Abu Bakar? Tak tahu ni kita ni. Syukurlah kita lahir sekarang, mak ayah kita Islam. Daripada sejak kecil, kita terus percaya cerita ni. Tak ada ustaz kita bercerita, kita kata tak logik lah ustaz. Betul ke Nabi naik ke langit? Bukti apa? Tak ada. Maksudnya kita lahir dalam keadaan suasana keimanan. Ibu ayah kita Islam. Tapi yang lahir ketika itu belum tentu ya. Balik daripada peristiwa itu ada 3 kumpulan. Abu Jahal dah kumpulkan semua orang. Nabi mula bercerita. Kelompok yang pertama, kelompok yang tertawakan Nabi, mereka panggil Majnun, orang gila. Mereka panggil apa? Ahli nujum. Mereka panggil apa? Ahli sihir. Mereka panggil apa? Orang hilang akal. Gila lah. Penipu, pembohong, Al-Kazab, Muhammad penipu. Dia bawa cerita dongeng. Memang cerita ni memang tak logik langsung. Dari sudut akal lah. Kelompok yang kedua, was-was, akhirnya murtad. Dia kata memanglah Muhammad ni, memanglah aku kenal daripada kecil. Dia ni tak pernah menipu. Dia ni memang betul orang yang amanah. Tapi cerita yang dia bawa ni pelik sangat. Daripada mula-mula beriman kepada Nabi, murtad. Berapa orang murtad? Sebab peristiwa Isra Mi'raj. Dan kelompok yang ketiga, iaitu kelompok Abu Bakar dan beberapa orang sahabat, sikit sangat, yang membenarkan. Bila Abu Bakar dengar, Abu Bakar kata, kalau Muhammad cerita pelik daripada tu pun, aku percaya. Subhanallah, agak-agak kita berada di kelompok mana ni? Kalau berada di zaman tu. Subhanallah. Sebab apa Nabi Muhammad tak ada siapa nak membenarkan, tak ada bukti. Lainlah kalau Nabi Muhammad pergi dengan Abu Bakar ke, pergi dengan orang lain ke, tak ada bukti, tak ada saksi. Nabi Muhammad betul-betul seorang-seorang. Masya Allah. Masa tu diejek lagi dahsyat, tetapi ketika itu ada beberapa orang sahabat memberikan keyakinan keimanannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebagai kesimpulannya, tadi penutup, tiba-tiba kesimpulan pula. Iman kita ni yang ada pada dada kita sekarang, iman yang paling mahal, yang paling pelik pernah Rasulullah sebut di hadapan para sahabat. Nabi pernah tanya pada sahabat, iman siapa yang paling ajaib, yang paling pelik? Sahabat cuba jawab, iman malaikat. Nabi kata tidak. Iman para Nabi tidak. Iman kamu ya Rasulullah tidak. Iman kami ya Rasulullah, iman para sahabat. Nabi kata tidak. Nabi kata iman kamu sebab apa tak pelik? Tak pelik iman kamu, bukan ajaib sebab aku depan kamu. Malaikat tak pelik, malaikat hidup bersama dengan Allah. Para Nabi pun iman dia tak pelik. Maksudnya tak peliklah Nabi ni beriman sebab wahyu turun melalui Nabi. Tapi Nabi sebut, satu hadisnya Nabi sebut, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bih. Fatuba man yarani fayu'minu bi. Fatuba man lam yarani fayu'minu bi. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, iman yang ajaib, iman yang pelik, suatu kaum yang akan datang selepas kamu, iaitu para sahabat, yang ada pada mereka suhuf. Qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan, yang ada pada mereka hanyalah suhuf, yakni Al-Quran saja. Wa yu'minuna bi, dan mereka beriman. Nabi kata fatuba, maka beruntunglah siapa yang pernah bertemu denganku lalu beriman. Kamu ni beruntung. Kamu pernah jumpa dengan aku, kamu nampak aku, kamu boleh peluk, dan kamu beriman kepadaku, kamu beruntung. Tapi Nabi sebut 3 kali. Fatuba, maka beruntunglah mereka yang tak pernah bertemu denganku, lalu mereka beriman denganku. Nabi sebut pasal siapa? Pasal kita. Bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, Nabi sebut pasal kita.
Umat akhir zaman yang kita tak pernah jumpa Rasulullah tapi boleh menangis kerana rindu Rasulullah. Time berselawat, time meladu Rasul kita boleh menangis. Kan pelik, kita tak pernah jumpa Rasulullah, tak ada kenangan dengan Rasulullah. Lepas tu sejak kita lahir, sejak kita masuk sekolah rendah, kita dengar cerita Rasulullah, kita dengar cerita-cerita Nabi, kita percaya je walaupun tak logik. Sebab apa? Iman umat akhir zaman adalah iman yang sangat special, iman yang sangat istimewa. Jagalah kuat-kuat iman ini. Sebab itu kita minta doa dengan Allah. Allahumma ahyini ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman. Wa amitni ma'al iman bil iman. Dan matikanlah kami dalam beriman. Wansyurni, dan bangkitlah kembali dengan iman. Sebab iman saja yang boleh menyelamatkan kita. Kita doa juga, Allahumma ahyini bihayatil ulama wassalihin. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana hidup orang-orang alim dan orang-orang soleh. Wa amitna, dan matikanlah kami bimauti syuhada, dan sebagai mati orang-orang yang syahid. InsyaAllah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Sekiranya tidak tercapailah hasrat ataupun jauh sikit lagi daripada tajuk dan sebagainya. Tajuk yang kita bawa adalah Isra' Mi'raj. Saya cuba menekankan dari sudut ambil satu sebab iktibar ibrahnya banyak. Tapi mudah-mudahan antara ibrah yang kita boleh ambil dan kita boleh beramal, kita mengimarahkan masjid kita ni. Kita jadilah ahli masjid. Jadilah kita sebahagian daripada sejarah Islam, iaitu orang yang menyambung perjuangan Rasulullah. Antaranya Rasul berjuang habis-habisan supaya umatnya tetap teguh menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap teguh menjaga tiga-tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestin dan juga Masjid Nabawi. Walaupun suatu hari nanti memang Masjidil Aqsa ni yang dahulunya pernah dibebaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar sendiri kata, suatu ketika nanti Masjidil Aqsa ni akan jatuh ke tangan musuh Islam. Kerana pada ketika itu umat Islam sudah pun tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu dah berlaku pun hari ini. Masjidil Aqsa dalam penguasaan Israel ataupun Yahudi. Walau bagaimanapun kita masih lagi boleh membantu Masjidil Aqsa ataupun penduduk Palestin. Pertama dengan doa, yang kedua dengan menghulurkan bantuan sedekah. Kemudian yang ketiga, kita kena bersama-sama berkempen, berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa, sama ada dengan boikot produk-produk Israel dan apa saja yang kita boleh buat. Sebab setiap umat Islam akan ditanya akan peranan kita terhadap tiga masjid ini. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah warisan para nabi dan juga harapan ataupun wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melalui peristiwa Isra' Mi'raj, tetapi dengan kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan masjid, insya-Allah saat kita mati, roh kita akan dimi'rajkan ke langit bersama dengan orang-orang yang saleh, sementara menunggu hari kiamat, sementara kita masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.